Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pendengar yang saya muliakan, pada siri yang kali ini kita akan menyambung perbahasan kita tentang ghururnya para penceramah dan pemberi nasihat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan peringatan yang panjang kepada mereka. Peringatan yang panjang terhadap golongan ini. Kerana ghurur yang berlaku kepada mereka ini tersembunyi. Ghurur itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang tersembunyi. Jadi mereka ini adalah golongan yang cuba menyedarkan masyarakat. Cuba memberi pengajaran kepada masyarakat. Pada zahir. Pada zahirnya mereka ini adalah golongan yang cuba memberi peringatan dan kesedaran kepada masyarakat. Akan tetapi, adakah mereka sendiri termasuk dalam golongan yang sedar? Adakah mereka sendiri umpamanya bersifat dengan sifat-sifat yang mereka sogokkan kepada masyarakat? Yang mereka cuba ajarkan, peringatkan masyarakat tentangnya. Kalau sekiranya mereka menyangka mereka memiliki sifat-sifat itu hanya kerana semata-mata mereka petah menghuraikan maknanya dalam ceramah-ceramah mereka, dalam forum-forum yang mereka hadir, dalam rancangan-rancangan televisyen, radio, ataupun pada hari ini melalui YouTube dan juga berbagai-bagai lagi media yang ada pada zaman Imam Ghazali. Mungkin semua itu hanya dilakukan secara fizikal melalui ceramah yang dihadiri oleh orang ramai di masjid-masjid umpamanya. Pada hari ini saluran-saluran itu semakin lebih besar, lebih meluas. Maka lebih ramai mereka yang terlibat. Kerana tidak perlu lagi seseorang itu untuk memperolehi kebenaran yang khusus daripada pemerintah umpamanya. Tak perlu tauliah lagi. Kalau nak bercakap di masjid ini perlu tauliah, susah. Maka pada hari ini sesiapa sahaja boleh bercakap. Duduk di hadapan kamera dan boleh bercakap tentang apa-apa sahaja perkara yang mereka nak bercakap. Rakamkan percakapan itu dan siarkan percakapan itu dalam YouTube umpamanya. Maka setiap orang pada hari ini kononnya boleh berceramah, boleh berdakwah dan boleh menyampaikan apa sahaja yang mereka ingin sampaikan. Maka di sini ada peringatan untuk mereka. Jangan lupa bahawasanya orang yang memberikan peringatan itu sendiri juga perlu kepada peringatan. Kalau sekiranya mereka menyangka bahawasanya mereka memiliki sifat-sifat yang mulia yang mereka bahaskan itu, hanya semata-mata kerana mereka mampu membahaskannya, maka mereka telah terpedaya sebenarnya. Kerana pada hakikatnya, sifat-sifat yang baik itu, yang mereka bicarakan itu, apa yang mereka miliki tidak lebih banyak pun daripada apa yang dimiliki oleh orang awam yang mereka nasihatkan itu. Yang membezakan mereka adalah kepetahan lidah mereka untuk berbicara. Itu sahaja. Jadi dengan sebab itu, ghurur yang menimpa mereka ini adalah merupakan seburuk-buruk ghurur. Pasal apa kita kata demikian? Kerana mereka ini sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang kagum terhadap diri sendiri. Dengan sebab sambutan yang diberikan oleh orang ramai terhadap ceramah-ceramah yang mereka hadiri. Pengikut-pengikut yang ramai. Kalau dalam Facebook ataupun YouTube, kerana like yang ramai, hit yang tinggi, maka mereka merasa kagum terhadap diri sendiri dengan sebab itu. Dan mereka menyangka bahawa tidak mungkin mereka memahami secara mendalam makna cinta kepada Allah umpamanya. Kita ambil satu contoh. Tidak mungkin mereka memahami secara mendalam makna cinta kepada Allah, melainkan mereka sendiri pun cinta kepada Allah. Kalau dia bercakap tentang cinta kepada Allah, maka dia sangka pada masa itu dia pun termasuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Itu sangkaan dia. Dia juga mungkin menyangka bahawa
Tidak mungkin mereka boleh menjelaskan makna ikhlas, selok-belok ikhlas, melainkan mereka sendiri pun ikhlas. Itu bila bercakap tentang ikhlas, maknanya aku pun ikhlas juga. Mesti dah aku ni ikhlas. Kalau aku ni tidak ikhlas, macam mana aku boleh tahu tentang makna ikhlas? Dan boleh pula menghuraikan kepada orang ramai yang tak tahu. Begitu juga mereka menyangka bahawa tidak mungkin mereka mengetahui tentang keaiban hati. Persoalan keaiban hati ini adalah merupakan persoalan-persoalan yang tersembunyi. Soal keaiban hati ini adalah merupakan persoalan-persoalan yang halus, tersembunyi. Mereka boleh berbicara tentang perkara-perkara itu dan menyangka pada masa yang sama, takkanlah aku boleh berbicara tentang perkara ini, melainkan aku sendiri adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang terpelihara daripada keaiban hati. Dan dia sangka dah pada masa itu dia dekat kepada Allah. Dia dekat kepada Allah. Kalau dia tidak dekat, bagaimana dia boleh tahu makna dekat itu? Qurb. Dia ni termasuk dalam golongan al-muqarrabun. Dia sangka dia termasuk dalam golongan al-muqarrabun. Kalau tidak, macam mana dia boleh tahu siapa yang dekat, siapa yang jauh? Dalam suluk, dalam perjalanan menuju Allah, macam mana dia boleh tahu? Melainkan itu semua adalah merupakan petanda dia sendiri termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuluk. Dia sendiri termasuk dalam golongan salikin yang sedang berjalan menuju Allah, merentasi peringkat-peringkat perjalanan menuju Allah. Jadi, apa yang kita sebutkan tadi adalah merupakan sangkaan-sangkaan sahaja. Dia sangka dia baik. Dia sangka dia memiliki segala sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, sangkaannya. Akan tetapi, orang yang ghurur ini adalah seorang yang malang. Kerana dia menghitung dirinya dari kalangan orang-orang yang takut kepada Allah. Dari kalangan orang-orang yang takut kepada Allah. Maklum sajalah dia bercakap tentang takwa, takut kepada Allah. Sedangkan hakikat sebenarnya dia aman dari Allah. Dia tak takut pun. Dia rasa aman aja. Dia bukan rasa takut. Tak ada pun rasa takut itu. Dia hanya bercakap tentang takut. Sedangkan hakikatnya dia aman. Kemudian dia menghitung dirinya dari kalangan orang-orang yang harap. Tadi khauf. Tadi dia bercakap tentang sifat khauf. Tapi dia tak ada khauf pun. Tak ada takut pun. Yang dia ada adalah aman. Selesa. Tak ada takut-takut. Tak ada bimbang. Kemudian dia bercakap pula tentang harap. Roja. Harap kepada Allah. Sedangkan dirinya sendiri termasuk dalam golongan orang-orang yang terpedaya. Dia sendiri termasuk dalam golongan orang-orang yang terpedaya. Jadi kita dah bahaskan tentang makna roja ini dalam perbahasan yang lepas. Apa beza di antara roja dalam erti kata harap yang sebenar? Harap yang disertai dengan apa? Harap yang disertai dengan amal. Harap yang disertai dengan meninggalkan maksiat. Itu baru harap yang sebenar. Akan tetapi kalau seorang yang harap, sedangkan pada masa yang sama dia mensia-siakan umurnya dengan perkara-perkara yang merugikan dan mengekalkan dirinya di dalam maksiat, dalam pendurhakaan. Kononnya dia berharap kepada rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat. Maka nyatalah orang ini adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terpedaya. Itu bukan sebenar-benarnya mereka yang memiliki sifat roja. Kemudian dia juga menghitung dirinya dari kalangan orang-orang yang redha terhadap ketentuan Allah. Ini sifat redha pula. Maka dia pun menghuraikan dengan panjang lebar makna redha terhadap qada dan qadar. Redha terhadap ketentuan Allah. Sedangkan hakikatnya dia sendiri termasuk dalam kalangan orang-orang yang marah terhadap ketentuan Allah. Tak redha. Dia bercakap tentang redha kepada orang lain. Bila kena kepada batang hidungnya sendiri, mengamuk, tak puas hati. Itu dan ini
Tak pernah pula dia redha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Marah, tak puas hati, mengamuk aja. Itu sudah menunjukkan bahawasanya sifat-sifat itu dia tidak miliki. Dia hanya memiliki kehandalan untuk berbicara tentang sifat-sifat itu. Ini kelebihan. Kelebihan orang yang pandai berceramah. Ada orang yang diberikan bakat semula jadi pandai berceramah. Dibagi saja kepadanya mikrofon, maka pada masa itu habis segala tumpuan orang ramai diberikan kepadanya. Handal sekali dia berbicara, handal sekali, petah sekali lidahnya bercakap tentang perkara-perkara agama, tentang nasihat-nasihat yang baik. Akan tetapi mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang terpedaya. Terpedaya. Kerana apa? Kerana sangkaan-sangkaannya yang salah. Sangkaan-sangkaannya yang meleset terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia juga menghitung dirinya dari kalangan orang-orang yang memiliki sifat tawakul. Kita bahasa Melayu kita panggil orang yang bertawakal. Walaupun makna perkataan itu sebutan yang lebih tepat dalam bahasa Arab adalah tawakul. Tawakul. Tawakal tu dia punya fi'ilnya. Tawakkala. Dia punya isimnya, nama, kata namanya adalah tawakul. Jadi dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang bertawakul. Ataupun orang-orang yang bertawakal. Itu dah kebiasaan kita macam tu. Dia sangka dia pun termasuk dalam kalangan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tetapi hakikatnya sebaliknya. Hakikatnya dialah seorang yang kuat bergantung kepada kemuliaan pangkat, yang bergantung kepada harta, kuat bergantung kepada sebab-sebab selain daripada Allah. Dia bergantung pada segala-gala yang selain daripada Allah. Itu dia yang paling kuat. Jadi tawakal dia itu bukan kepada Allah. Tetapi hakikatnya tawakalnya itu kepada perkara-perkara yang lain. Benda-benda yang lain. Faktor-faktor yang lain. Kemudian dia menyangka dirinya termasuk dari kalangan orang-orang yang ikhlas. Cakap tentang ikhlas pula. Sedangkan hakikatnya adalah sebaliknya. Iaitu dia inilah termasuk dalam kalangan orang-orang yang riak. Orang yang riak mengajar orang ramai tentang ikhlas. Orang yang riak dia sendiri raja kepada segala riak. Tiba-tiba berdiri di tengah majlis menasihatkan orang ramai tentang makna ikhlas. Sedangkan dia adalah raja segala riak. Jadi bagaimana mungkin untuk seseorang itu menceritakan tentang makna ikhlas akan tetapi meninggalkan ikhlas dalam penceritaannya? Ini kan pelik. Bagaimana pula seorang yang boleh menceritakan tentang riak, boleh mengingatkan orang ramai tentang riak, sedangkan dia sendiri riak dalam peringatannya. Dan dia sangka bahawa orang ramai menyangka sekiranya dia tidak ikhlas, nescaya dia tidak mengetahui selok-belok riak. Pada masa itu dia riak. Bahkan dia sangka orang ramai menyangka dirinya itu ikhlas. Kerana tidak mungkin dia tahu tentang perkara-perkara itu, tentang ikhlas, tentang riak. Melainkan dia sendiri adalah seorang yang ikhlas dan terpelihara daripada sifat riak. Kemudian dia juga berbicara tentang zuhud. Sedangkan dia sendiri sangat-sangat kuat keinginannya terhadap dunia. Dia sendiri adalah seorang yang amat mencintai dunia. Jadi terbalik dah tu. Daripada apa yang dia sampaikan, dia ucapkan dengan apa yang sebenarnya berlaku kepada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya dia amalkan. Apa yang sebenarnya dia yakini. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang tersimpan. Tapi berceramah ini adalah merupakan suatu seni. Bahkan seni lakon yang amat tinggi, yang amat hebat.
Sehingga orang ramai boleh terpedaya. Kagum kerana kagum dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan, yang disampaikan oleh penceramah, oleh pakar motivasi itu. Maka terlindunglah, tertutuplah hakikat sebenar diri si penceramah itu. Yang tahu siapa? Yang tahu dirinya sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla pastinya. Itu saja yang tahu. Dia tahu. Dengan sebab itulah maka Imam Ghazali rahimahullah memberikan nasihat-nasihat ini. Memberikan nasihat-nasihat yang panjang lebar kepada para penceramah. Agar tidak mencanggahi apa yang mereka sampaikan. Tidak mencanggahi apa yang mereka cuba dakwahkan kepada orang ramai. Sedangkan pada masa yang sama, mereka menyangka baik diri sendiri. Bagaimana seorang yang tidak ikhlas menyarankan orang ramai supaya bersifat ikhlas. Bagaimana dia mencela sifat-sifat yang keji, mengutuk sifat-sifat yang keji. Sedangkan sifat-sifat itu adalah sifatnya sendiri. Dia sendiri bersifat dengan sifat-sifat itu. Bagaimana dia cuba mengalihkan manusia, kononnya. Mengalih perhatian manusia daripada mengharapkan kepada manusia. Mengharapkan kepada makhluk. Sedangkan dia sendiri amat berharap kepada makhluk. Dia sendiri amat berharap kepada makhluk. Bila berceramah, sedap. Begitu sedap sekali. Mengingatkan manusia agar hanya harap kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Sedangkan dia sendiri tidak harap kepada Allah. Tidak takut kepada Allah. Bahkan sangat harap kepada makhluk. Serta sangat takut kepada makhluk. Apa tandanya? Tandanya, contohnya kalau sekiranya dia dihalang dari suatu majlis, di mana dia selalu menyeru manusia kepada Allah. Ini orang yang dah terkenal lah ni. Dah ada majlis, dah ada pengikut yang ramai di seluruh negara. Tiba-tiba dia dihalang daripada menyeru manusia kepada Allah. Dia dilarang. Tidak dibenarkan lagi berceramah. Tidak dibenar dah lagi bercakap. Nescaya pada masa itu, bumi yang luas ni jadi sempit. Dah habis dah. Kerana apa? Selama ni, bumi ni luas kerana dia diterima. Merata-rata tempat dia pergi, semua orang kenal. Dia mendakwa bahawa tujuannya adalah memperbaiki manusia. Tujuan aku untuk memperbaiki manusia. Tujuan ceramah-ceramah saya adalah untuk memperbaiki manusia. Berdakwah. Akan tetapi, katakanlah, tengah dia duduk berceramah itu, dalam keadaan dia merata-rata dipanggil berceramah itu, tiba-tiba muncul seorang yang lain, yang juga handal berceramah, dan mendapat sambutan ramai ceramahnya itu. Dan menjadi ikon yang baru. Dan masyarakat juga yang kononnya dia nak cuba pulihkan, perbaiki itu, jadi baik dengan sebab ada orang yang baru. Dengan sebab dakwah yang dia berikan, masyarakat pun berubah menjadi baik. Pada masa itu, dia akan rasa amat duka cita. Itu tandanya. Itu tandanya bahawa selamanya dia tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, tak kisahlah siapa sahaja yang menjalankan kerja dakwah itu. Kalau boleh, kalau orang lain yang nak buat, alhamdulillah, tak payahlah dia bersusah payah. Kerana dia banyak lagi kerja yang dia mesti buat untuk mendapat keselamatan di akhirat. Itu tujuan dia yang paling besar. Ada kerja yang lebih besar. Kerja apa? Kerja akhirat. Daripada sibuk kita nak menyelamatkan manusia, diri sendiri belum tentu selamat. Pasal itu, maka kebimbangannya adalah terhadap dirinya sendiri. Itu. Akan tetapi, tidak. Sebenarnya, dia sukakan tumpuan. Sebenarnya, dia sukakan, kata orang putih, limelight. Suka segala tumpuan, segala promosi yang dia terima. Segala cakap-cakap, puji-pujian yang dia terima. Dalam Facebook, dalam Twitter, dalam YouTube umpamanya. Semua itu menyeronokkannya. Akan tetapi, sentiasa ada di dalam hatinya itu jawapan. Maksud saya, jawapan terhadap pertanyaan, ikhlas ke tidak engkau ini?
Apa tujuan kau yang sebenar? Dia jawab dalam hatinya, tujuan aku adalah untuk berdakwah. Tujuan aku adalah untuk memperbaiki manusia. Maka, kenapa apabila ada orang lain yang boleh buat perkara yang sama? Bahkan mungkin orang itu lebih baik. Ada juga orang lain yang mampu berceramah lebih petah darinya. Ada juga orang lain yang lebih mampu untuk berdakwah kepada manusia dan dakwahnya itu begitu berkesan sehingga manusia berubah jadi baik. Jadi apabila itu yang berlaku, marah pula penceramah yang pertama ini. Kenapa dia marah? Maka ini sudah menunjukkan tanda bahawasanya apa yang dia lakukan itu selama ini bukanlah daripada keikhlasan. Bahkan dalam hatinya itu tersimpan perasaan riak sebenarnya. Dalam hatinya itu ada hasad yang mendalam terhadap orang lain. Bukanlah tujuannya itu seperti mana yang dia sangkakan selama ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita tentang golongan ini. Seperti yang saya sebutkan, amaran, peringatan Al-Ghazali terhadap golongan ini agak panjang. Jadi kita akan sambung lagi. Kita nak ketahui apa lagi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, peringatan beliau terhadap para penceramah, ahli-ahli yang handal memberi nasihat kepada masyarakat, para wa'az. Apakah lagi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada mereka? InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Sehingga itu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.